Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. So hari ini kita akan meneruskan kita punya pembelajaran dalam bab 5 iaitu gelombang. Dalam subtopik 5.3 pantulan gelombang. So dalam bab ni kita akan mempelajari dengan lebih detail bagaimana pantulan gelombang itu berlaku. So masa awak tingkatan 1 dengan tingkatan 2 awak dah tahu dah, awak dah belajar dah bahawa gelombang cahaya, gelombang bunyi boleh dipantulkan. Boleh dipantulkan. Contoh awak menjerit, dia akan pantulkan balik lah. Maksudnya dia bergema. Itu adalah contoh di mana gelombang bunyi dipantulkan. So hari ini kita nak tengok bagaimanakah, apakah dia punya uh, yang berlaku semasa proses pantulan gelombang. Okay, sebelum kita meneruskan dengan lebih detail tentang pantulan gelombang, kita akan tengok dulu, kita akan kenal dulu apa itu muka gelombang. So ini istilah lah dalam gelombang, dalam gelombang ni banyak istilah muka gelombang. Okay, muka gelombang tu merupakan titik-titik yang sefasa. Contohnya A, B ni semua ni pada puncak ni semua dipanggil sebagai muka gelombang lah. Sama juga dengan CD ni pun dipanggil sebagai muka gelombang. Okay, muka gelombang yang berbeza-beza ni antara lembah dengan puncak ni dia akan membentuk jalur-jalur gelap dengan jalur-jalur terang. So bila dia bentuk jalur-jalur gelap dengan jalur-jalur terang ni kita akan dapat bezakan lah. Bila kita dapat bezakan kita dah boleh tentu di mana panjang gelombang dia. So ini dipanggil sebagai muka gelombang. Garis AB yang menyambungkan titik-titik sepasar dalam suatu gelombang dikenali sebagai muka gelombang. So ni nak kenalkan istilah muka gelombang saja. Sebab apa? Sebab kalau kita nak kaji tentang pantulan dan seterusnya nanti kita perlu tahu muka-muka gelombang ni akan membentuk jalur-jalur So daripada segi lukisannya ini adalah muka gelombang ataupun set muka gelombang yang membentuk gelombang-gelombang lah dengan panjang gelombangnya lah. So yang pertama kita tengok yang warna biru ni. Ni garisan biru ni ini adalah muka gelombang. Muka gelombang 1, muka gelombang 2, muka gelombang 3, muka gelombang 4, muka gelombang. So jarak di antara dua muka gelombang yang berterutan ni kita panggil sebagai lambda. So lambdanya apa itu? Panjang gelombang. Kita ingat lagi dulu panjang gelombang jarak di antara puncak ke puncak. Betul. Puncak tu merupakan muka gelombang. So jarak di antara dua muka gelombang yang berterutan kita panggil sebagai panjang gelombang atau simbolnya adalah lambda. Ini bagi muka gelombang yang satah. Maksud satah tu apa? Bila punca ataupun sumber dia bergetar macam ni. Dia bergetar dalam bentuk macam ni, dia akan menghasilkan satu set gelombang inilah. So, yang ini pula muka gelombang bulat. Apabila satu sumber dia bentuk dekat tengah ni, dia akan bergetar, dia akan menghasilkan gelombang membulat. So, sama juga. Jarak di antara dua garis biru ni. Dua garis biru. Apa itu garis biru tu? Garis biru tu mewakili muka gelombang. So, jarak di antara dua muka gelombang yang berturutan ni kita panggil sebagai panjang gelombang. Atau simbol yang kita gunakan adalah lambda. So, dalam ini awak kena tahu dua benda. Arah perambatan gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Maksudnya apa? Kalau ini muka gelombang, ini arah perambatan. Kalau kita tengok ini serenjang. Ini muka gelombang. Ini muka gelombang ke atas ke bawah dan arah perambatan ke kanan ke kiri. So, dia membentuk satu garis yang serenjang. Itu mesti. Mesti. Ini arah perambatan mesti serenjang dengan muka gelombang. Daripada segi ni awak tak nampak lagi. Nanti kita tengok. Contohnya macam ni. Yang pink ni adalah arah perambatan. Yang belang-belang biru ni adalah muka gelombang. So, dia akan membentuk 90 darjah. Sama juga dengan gelombang membulat, dia akan membentuk 90 darjah di antara garis arah perambatan dengan muka gelombang. Panjang gelombang lambda adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berturutan. Tadi cikgu dah ulang lah. So, dua perkara ni awak kena tahu secara asasnya. So, inilah tangki riak. Tangki riak ni ada kat sekolah. Nanti kalau kita berkesempatan untuk bersemuka, nanti kita tengok aktiviti ni. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ini merupakan apa yang dilihat hasil daripada tangki riak. Hasil daripada tangki riak tu. So, yang pertama kita tengok ini, yang pertama adalah kita tengok ada membentuk jalur-jalur cerah dengan jalur-jalur gelap. Jalur-jalur cerah dengan jalur-jalur gelap ini. So, jalur cerah, jalur gelap, jalur cerah. So, jarak di antara dua jalur ni, kita ambil jalur cerah ni, ini merupakan lambda lah.
di mana jalur cerah tu atau dengan jalur gelap tu merupakan muka gelombang yang sefasa. So jalur cerah ni satu fasa. Muka gelombang pertama, muka gelombang kedua, muka gelombang ketiga. So jarak di antara dua muka gelombang yang berterutan ni kita panggil sebagai lambda. So dalam situasi ni kalau awak tengok dekat sini lambda 1. Jarak di antara dua muka gelombang. So kalau awak tengok arah perambatan, yang pink ni adalah arah perambatan. So arah perambatan ni memang serenjang dengan muka gelombang. Tengok dia membentuk garis sudut yang serenjang. So maksudnya arah perambatan ke kanan. So mesti kena tahu mesti tu. Kena tahu ya, dia mesti serenjang dengan muka gelombang. So sampai satu tahap dia akan memantul pada pemantul satah. So bila dia memantul pada pemantul satah, bukan jadi pantul kepada terus macam ni. Sebab kita tengok pemantul ni pun sengit. So bila kita nampak arah perambatan ini, dia akan membentuk I kat sini. I ni adalah sudut 7. Sudut 7. Sudut 7 tu mana? Perambatan gelombang sebelum dipantulkan. Dia menuju pada satah pemantul, kemudian dia akan terpantul. Cara dia nak pemantul tu adalah I tu mesti sama dengan R. Ataupun sudut 7 ni mesti sama dengan R ni adalah sudut pantulan. Mesti sama. So bila dia dah sama, kita dah tahu arah perambatan. So, kita dah tahu arah perambatan selepas dipantulkan. Kita ambil protektor, kita tengok I ni berapa. Bila kita nak lukis arah perambatan selepas dipantulkan, kita ambil protektor, kita lukis R, kita lukis garis perambatan selepas dipantulkan. Kita kena lukis, pastikan I dia mesti sama dengan R. So, kita dah dapat garis perambatan setelah dipantulkan ni. Kita kena ingat balik tadi. Dia mesti serenjang. Ataupun muka-muka gelombang tu mesti serenjang dengan arah perambatan. So, kita dah boleh lukis muka gelombang. Mesti serenjang. Ambil protektor, lukis. Lukislah muka-muka gelombang. Inilah muka gelombang, gelombang yang telah dipantulkan. Dia walaupun asal dia macam tu, asal dia macam ni. Okey, gelombang asal sebelum dipantulkan macam ni. So, sampai dia dah dipantulkan, dia akan berlawanan macam ni. So, maksudnya yang berubah. Kalau awak tengok panjang gelombang dia sama. So, lambda kat sini sama dengan lambda kat sini. Sama. Panjang gelombang dia sama. Yang berubah hanyalah arah perambatan. Yang ini pergi ke kanan, yang ini pergi macam hampir ke bawah. So, dia berubah arah perambatan. So, untuk pantulan gelombang, awak kena tahu ya, dia punya ciri-ciri dia lah. Yang pertama, sudut 7 dan sudut pantulan adalah sama. Cikgu dah cakap tadi, I mesti sama dengan R. I mesti sama dengan R. Barulah kita boleh lukis muka-muka gelombang setelah gelombang dipantulkan. Panjang gelombang lambda. Lambda tadi cikgu dah cakap sama, tak berubah. Lambda sebelum dipantulkan dengan lambda selepas dipantulkan adalah sama. Di mana sini lambda 1 sama dengan lambda 2. Ni lambda 2. Ni lambda 1. Dia sama. Frekuensi pun tak berubah. Kalau kita tengok tadi sebab dia punya panjang gelombang ni sama. So mesti kalau lambda ni sama, mesti panjang dia punya apa? Kalau kita tengok frekuensi dia sama, lebih kurang sama lah sebab dia punya jarak sama, bilangan gelombang dia sama. Frekuensi juga tidak berubah. Laju gelombang pun tidak berubah. Bila frekuensi sama, laju gelombang pun tak sama. Dia tak akan berubah lah ya, sebab frekuensi ni adalah bilangan gelombang dalam masa saat. So bila laju dia sama, frekuensi sama, laju dia mesti sama. Yang berubah hanyalah arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang dia berubah. So, macam mana kita nak lukis rajah pantulan gelombang air? Okey, mula-mula sekali kita ada muka gelombang 7. Kita kena lukis guna protektor, kita kena lukis gelombang yang serenjang. Mesti arah perambatan dia mesti serenjang, mesti serenjang dengan muka gelombang. So ini adalah gelombang 7 lah, ataupun ini adalah arah perambatan dia. So lepas dah lukis arah perambatan tu, kita kena lukis garis normal. Apa itu garis normal? Garis normal adalah garis
yang membentuk 90 darjah dengan pemantul satah. Kita kena lukis garis normal. Lepas dah lukis garis normal, kita tahu sini I, kita guna protektor. I ni adalah sudut 7. Kita kena tengok sudut 7 tu berapa sebab kita nak lukis arah perambatan untuk selepas gelombang dipantulkan. So, kita kena tahu R. Untuk tahu R, kita kena tahu I. I ni kita boleh tahu bila kita dah ada arah perambatan dengan garis normal, kita dah boleh ukur pakai protektor. Kita dah tahu I, kita kena lukis R dengan nilai yang sama. Sebab I mesti sama dengan R. Lepas kita dah tahu R, kita dah boleh lukis arah perambatan untuk gelombang setelah dipantulkan. Selepas kita dah tahu arah perambatan, kita dah boleh lukis muka-muka gelombang. Kerana apa? Sebab dia mesti membentuk 90 darjah. So, kita boleh guna protektor lah. So, kita dah boleh lukis muka-muka gelombang yang telah dipantulkan. Ini contohnya lah. Yang pertama, lukis garis ataupun garis merambat. Garis di mana gelombang merambat. So, dia mesti 90 darjah daripada muka gelombang. Yang kedua, lepas tu kita kena lukis garis normal. Yang ketiga, kita kena lukis garis perambatan selepas dipantulkan. Barulah kita boleh lukis muka gelombang setelah dipantulkan 90 darjah. Ya, I dengan R ni mesti sama. Okay, itu cara kita nak lukis. Kita baca ya. Lukis anak panah AB berserenjang dengan muka gelombang 7 untuk mewakili arah perambatan gelombang. Yes, ini yang pertama. Yang kedua, lukis garis normal BN yang serenjang dengan pemantul satah. Dia serenjang dengan pemantul satah ni. Yang ketiga, lukis anak panah BC dengan keadaan sudut CBN ataupun sudut CBN ataupun sudut R mestilah sama dengan sudut ABN ataupun sudut I. Maksudnya dia nak cakap I mesti sama dengan R kat sini. I mesti sama dengan R. Sudut 7 mesti sama dengan sudut pantulan. Langkah 4, lukis garis-garis berserenjang dengan garis BC ataupun dengan garis arah perambatan setelah dipantulkan. So, ini cara kita nak lukis. Lukisan ni kena tahu cara nak lukis. Sebab apa? Sebab ada soalan dia suruh lukis. Ya? Okay, itu saja untuk hari ini. Cikgu akan bagi jawab soalan. So, Cikgu harap awak boleh jawab. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.